kita dimulakan saja pengajian kitanya. Ada lagi nih, Syekh? Ini sudah nih? Okey. Sama-sama kita dimulakan majlis kita ini dengan membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila azwajihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. خصوصا لهذا المجلس وعلى كل نية صالحة شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى السواء السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Sama-sama kita ni merapatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita ni bersama-sama meneruskan pengajian kitab Turath, yang mana insya-Allah kita ni akan berbicara, kita ni memilih sebuah kitab yang dipanggil sebagai kitab Tuhfatur Raghibin fi Bayani Haqiqati Imanil Mu'minin. Semua sudah dapat kitabnya? Sudah? Yang belum ada tolong dapatkan. Panjang itu hikam tu saya. Ada hikam. Okey. Jangan sekarang baca kitab hikam sekarang. Mana? Alum start sudah sesat. Jadi yang kitab ni Tuhfatur Raghibin. Jadi sebelum berbicara panjang, perkenalkan dulu, nama saya Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajak, penolong pensyarah di PPP JKT. PPP Pusat Penyelidikan dan Pengajian JKT, Jawi dan Kitab Turath. Jadi saya di sana sebagai penolong pensyarah, yang mana saya mengajar juga kitab turasannya untuk pelajar-pelajar diploma dan HND, High National Diploma. Alhamdulillah, hampir 2 tahun sudah untuk mengajar dalam bidang ini. Jadi antara yang pernah saya ajar adalah kitab Turath, hikam saya pernah mengajar, aqidah, Bidayatul Hidayah, alhamdulillah. Itu turas Jawi. Kalau kitab turas Arab itu banyak lagi lah, alhamdulillah. Di masjid-masjid ada saya mengajar kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran, Imam Nawawi. Saya mengajar kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali. Saya mengajar kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali. Saya mengajar kitab Aqidatul Awam li Said Ahmad Al-Marzuqi. Saya mengajar kitab Ummul Barahin lil Imam As-Sanusi. Saya mengajar kitab apa lagi? Bidayatul Hidayah, Mukhtasar Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali. Yang mana sebenarnya saya banyak kepada mengajar tasawuf. Tapi yang tadi saya mengajar kitab Ummul Barahin atau Aqidah. Mengajar kitab Aqidatul Awam, Aqidah. Mengajar kitab Jawharatut Tauhid lil Imam Al-Baijuri, pun Aqidah.
Jadi dan alhamdulillah pengalaman mengajar di masjid-masjid itu banyaklah mengajar saya juga. Banyak juga. Oh, 2. Maksudnya bertambah lagi 2 jam. Ini pun minuman di dapur ini macam marah soalnya. Macam faham saya. Ini sebetul belum tahu bisnes sebenarnya. Ini sudah bergerak sudah. Okey. Jadi apa yang saya sedia maklum, mis kita ni lanjutan 2. Sebelum ini pernah belajar kitab apa tu? Sebenarnya saya suka lagi kalau belajar di kelas. Di kelas 1 ni orang hampir senang bercakap, senang bincang. Ini macam bertres-tres. Ada belajar kitab apa saja? Lupa sudah Ustaz. Hikam? Belum lagi? Bidayatul Hidayah? Belum. Ada yang sudah? Babun nikah? Oh, no, akbar. Ada? Tu. Jadi alhamdulillah sebelum kita ni masuk, kita ni berbicara dulu apa kepentingan ilmu akidah yang akan kita ni pelajari ni. Kita ni belajar akidah. Jadi ilmu akidah kata ulama adalah merupakan ilmu min asyrafil ulum, di antara ilmu-ilmu yang paling mulia. Belajar ilmu akidah ni, ilmu yang paling mulia ialah ilmu akidah. Kenapa ia paling mulia? Kerana ilmu ini membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah, itu wajib tahu tu. Pasal itu paling mulia. Bahkan kata ulama, paling awal dipelajari di antara ilmu-ilmu lain ialah ilmu akidah dulu. Mengenal Allah dulu. Jangan sampai sekarang ia mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Ini masalah sekarang. Saya pernah jumpa orang, Ustaz, apa amalannya Ustaz supaya ketani sama Allah itu, katanya. Macam katanya sama Allah tu main bersigong badan bah, katanya. Masya-Allah tu. Apa amalannya yang kata ni rapat sama Allah tu macam bersigong bahu bah sama Allah tu. Allahu akbar. Ni masalah ni. Bertanya amalan tu tidak masalah, tu bersigong bahu tu masalah. Seolah-olah Allah tu ada bahu. Ini masalah. Mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Jadi bila sudah mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah, takut-takut menjejaskan akidah. Satu dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik dan mengampunkan dosa selain daripada syirik. Jadi akidah ini penting. Rasulullah SAW mengatakan umatku ini akan terpecah kepada 73 golongan. Hanya satu golongan daripada 73 itu, satu saja masuk surga. Yang lain neraka. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu wahai Rasulullah ahlus sunnah wal jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Itulah apa yang aku padanya dan juga para sahabatku. Jadi kalau kan mau selamat, akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun sembahyangnya lurus, apa lagi? Puasanya buat, zina dijauhi, akidahnya mengatakan Allah tu ada, tapi Rasulullah itu sebenarnya Sayyidina Ali. Habis. Salah terpesong juga. Ini ada lagi satu. Ustaz, ini kes Brunei ni, Brunei. Ustaz,
Siapa yang ikut tarikat Kuan ni katanya, ya siapa yang ikut, bukanlah semua tarikat tu salah, tapi ada yang salah. Siapa yang ikut tarikat Kuan ni katanya insya-Allah selamat. Bayar saja. Bayar saja dulu. Nanti bila sudah bayar, sudah isi borang apa semua, nanti daripada padang mahsyar akan ku bawa sampai dah ke syurga Allah. Ini masalah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Padahal bagus tu. Ahli zikir tu. Kuat amal, kuat ahli ibadat. Pasal tu kata Rasulullah SAW, inna asyadda syaitan, sesungguhnya syaitan itu terasa berat kepada seorang alim berbanding 1000 abid. Seorang yang alim, tahu, yang berilmu, berbanding dengan 1000 ahli ibadah. Yang seorang alim ini lebih lagi berat bagi syaitan. Banding 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah bagus sebenarnya. Sembahyangnya bagus, kemasjidnya okey. Tapi tersesat pun habislah. Jadi ini termasuk daripada ilmu fardu ain. Ilmu akidah ni termasuk ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim yang mukallaf. Termasuklah ilmu ni, ilmu akidah kita ni kena pelajarian ya. Kalaulah ia dah tahu, wajib belajar dulu. Kalau ni saya rasa ni advance ni. Ia membicarakan tentang akidah-akidah yang terpesong. Sepatutnya boleh dipelajari yang asas-asas dulu. Tapi kita lanjutan 2 kan? Lanjutan 1, lanjutan 2. Lanjutan 1. Lanjutan 1. Sebelum lanjutan 1 ni apa? Ada lagi? Pengenalan. Tapi tidak mengapalah. Baik, jadi sudah saya terangkan tadi mempelajari ilmu akidah ni ilmu yang wajib diketahui. Kalau dia diketahui, takut akan masalah pada akidah. Kalau masalah akidah, takut terkeluar daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Jadi itu mempelajari ilmu akidah. Apa yang wajib dipelajari itu? Ialah apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah. Itu wajib diketahui. Apa yang wajib bagi nabi-nabi dan rasul-rasul, apa yang wajib bagi apa yang mustahil bagi nabi-nabi dan rasul-rasul, apa yang harus bagi nabi-nabi dan rasul-rasul, wajib diketahui. Itu paling 2 tu, itu dasarlah. Tahu itu selesailah sudah tu. Kan mau upgrade lagi, rukun iman, apa kitab-kitab yang wajib diketahui, malaikat yang wajib diketahui. Contoh, sifat 20. Wajib diketahui. Saya cuba nyanyi, kita cuba kira pakai jari. Boleh? Nanti sekarang bila saya stop, saya tanya berapa sudah yang saya nyanyikan. Saya cuba sorang-sorang. Ini berapa, ini berapa. Okey, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kira pakai jari. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Sampai sana. Berapa? Kita berapa? 8. Kita 8. Sana 8. Kita 8. Pasal orang lain jawab 88. Lah, selamatlah katanya. At least aku berdangan. Okey, belakang 8. 8 ya. Kita ada 6. Ikhtilaf ulama sudah. Ada 8, ada 6. Kita
6. Kita 8. Okey. Kita 8. Jawapan yang betul ialah 6. Tu cuba lihat baru. Saya belum tanya makna lagi tu. Baru sampai berapa sebenarnya ni? Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. 6. Mana boleh lari ke 8 tu? Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Allah, patutlah tersasar. Sorry Ustaz. Confuse. Saya belum tanya lagi apa maksud qiyamuhu bi nafsihi. Saya belum tanya lagi apa maksud wahdaniyah. Wahdaniyah sana tu ada fi zat, ada fi sifat, ada fil af'al. Kalau tahu ni sifat 20-an ni saja, hidup tenang. Macam mana boleh kefahaman akan mempengaruhi tindakan? Kefahaman maksudnya ilmu tu. Dengan ilmu pengetahuan, kefahaman ilmu pengetahuan akan mempengaruhi kehidupan kita, tindakan hidup kita ni. Orang yang tahu akidah ni hidup tenang. Macam mana boleh Ustaz? Contoh sifat wahdaniyah tadi. Apa wahdaniyah? Esa. Esa pada apa? Esa pada zat Allah. Esa pada perbuatan Allah. Fi dzat was sifat wal af'al, dan perbuatan Allah. Contoh COVID-19. Paling mudah COVID-19. Siapa yang kalau terkena COVID, habislah, tekanan terus positif dah, takut ke dia. Pasal COVID tadi aku damam. Kalaulah aku indah pakai vaksin, pastilah berbahaya, baik tu sakan vaksin mati ni sekarang. Ia lebih takut, ia lebih percaya COVID tu berbanding dengan Allah. Padahal sesuatu itu tidak terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Kalau ia yakin ini semua Allah Subhanahu wa taala ni, kalaunya Allah jadi. Kalaunya kata Allah dah jadi. Adakah yang lain itu memberi kesan kepada ketani selain daripada Allah? Pasal penadulan ni aku sembuh. Kalau dah sakit kepala aku ni. Orang yang bercakap macam tu, pasal penadul ini aku sembuh, boleh jadi jatuh kepada kafir. Bukan Allah ini penadulan ni bagi aku sembuh. Cakap macam tu. Jatuh kafir. Tapi jangan garang. Mesti kita test orang lain. Cuba penadul. Penadulan ni kami kau sembuh. Kafir. Janganlah macam tu. Boleh saja ia jahil. Ia tidak tahu ceritanya ni. Bukanlah maksudnya ia lainlah. Sudah diterangkan pun masih indah. Penadul ani bagi aku sembuh. Kata, itu lain cerita. Mungkin ia jahil. Satu saya beritahu tadi, orang yang mempunyai ilmu akidah ni tenang hidupnya. Ia tahu mana pada adat, mana pada akal. Kalau Allah mau, baru jadi. Tidak mau, dah jadi. Apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, kami ini akan ditimpa, selamanya akan ditimpa musibah, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Cuba tenang hidupnya ni. Tenang. Kalau sudah kena, ini sudah kemahuan Allah. Cuba orang dah tahu, tak kau pakai mask. Habis belang kanan semua katanya.
Kalau yang kan, ini kemahuan Allah. Oh, tenanglah. Orang yang punya ilmu akidah, tenang hidupnya. Dan banyak lagi lah cerita. Jadi, penting mempelajari ilmu akidah. Tadi kita ikut seminar. Seminar kesihatan mental. Saya dapat anggarkan ke semua pakar-pakar psikiatrik kah, pakar daripada psikologi kah dan sebagainya. Semua poin-poinnya tu, setiap poin itu saya anggarkan, ini daripada pakar ini, daripada pakar ini, rujukannya daripada orang barat ini, daripada ini, doktor ini mengatakan. Sebenarnya, semua poin itu ada dalam Quran dan Sunnah sebenarnya. Semua dalam Quran dan Sunnah. Mesti berlaku baik, well-being katanya. Saya pun faham bandar lah jawabannya. Hendaklah rutin kehidupan itu mestilah positif katanya. Memang kata Rasulullah SAW, hendaklah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sudah nama Quran dan Sunnah. Katanya mesti ada sosialisasi antara masyarakat. Memang kata Rasulullah SAW, hubungkanlah silaturahim. Jadi saya rasa orang itu kelembatan sebenarnya. Sudah Rasulullah sudah menerangkan dulu. Kalau saya akan kupas seperti sebuting poinnya tu Quran hadis. Ada poin kedua Quran hadis boleh. InsyaAllah. Semua ada sebenarnya. Jadi itu kekuatan iman, kekuatan akidah. Orang yang ada akidah, tidak goyah. Semua serba-serbinya ia akan nampak Allah Subhanahu wa taala. Masak nasi, makan nasi. Bila sudah makan nasi, perut kenyang. Apa yang memberi kenyang perut? Adakah nasi? Jawapannya ialah, kita beritahu, semua makhluk ini dia dapat memberi kesan. Dia dapat memberi kesan. Yang hanya dapat memberi kesan, Allah. Perut kenyang, Allah beri kesan. Sakit, COVID-19, bukan. Allah yang beri. Makhluknya ada kuasa membagi kesan. Ada. Siapa beri kesembuhan? Siapa beri perlindungan? Vaksin, katanya. Bukan Allah. Mungkin mati Ustaz, tak payah aku makan. Tak payah aku bervaksin kali ni. Jadi kena faham juga, ada namanya ilmu adat, ada namanya ilmu akal. Ilmu adat, apa yang biasa terjadi. Ada ilmu syariat, ini kena belajar. Aku mau ada anak, tapi aku nak mau kahwin. Apa macam? Ada anak tu. InsyaAllah kalau Allah mau ada anak. Itu orang jahil, ilmu adat. Ilmu pada kebiasaannya. Untuk dapat anak, mesti kahwin. Itu mesti tahu ilmu adat. Jadi ilmu adatnya betul, dan ilmu akalnya pun betul. Ada anak ini atas kemahuan Allah. Sudah kahwin, alum juga ada anak. Orang yang belum kahwin bilang ada anak. Ada masalah. Ilmu syariat pun ada tiganya. Syariat, ilmu adat, ilmu akal. Ini mesti tahu ni semua ni. Jadi kedua-duanya. Ilmu syariat apa? Disunnahkan kahwin. Ilmu adat kebiasaannya apa? Bila sudah kahwin, insya-Allah barulah dapat anak. Ilmu akalnya apa? Ilmu pada akal, kalau sudah kahwin, terpulanglah kepada Allah. Allah ingin, baru tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sekarang panjang-panjang, kitab ini buka-buka. Kalau ada soalan, angkat tangan, tanya saya terus. Sebelum ini saya mengajar kitab Bidayatul Hidayah. Malar mengajar, las-las, bincang, kitab ni mana habis-habis. Pasal apa banyak berbincang. Ustaz, soalan Ustaz, seorang, Ustaz, sekadar bagi pandangan katanya. Silakan. Baik, kita ni buka kitab
Cuba lihat ni front page-nya ni, Safhatul Ghulaf. Tuhfatur Raghibin. Apa tuhfah? Maksudnya bolehlah katakan khazanah, himpunan. Ar-Raghibin, orang yang suka, bagi orang yang suka. Fi bayan haqiqati imanil mu'minin, pada menerangkan hakikat iman orang-orang yang beriman. Apa hakikat iman ni? Apa itu iman? Iman. Ia tahu apa tu iman itu? Iman. Dia tahu apa iman. Wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin, dan apa yang merosakkannya. Merosakkannya tu apa? Merosakkan iman. Apa yang merosakkan iman ini? Min riddatil murtadin, daripada murtadnya orang-orang yang murtad. Li ahadi ulama'il jawi al-amilin. Lam di sana tu li ahadatul lamul milki. Maksudnya apa? Bagi yang penulisan ni, ahad bagi salah seorang ulama'il jawi, ulama jawi al-amilin, yang beramal. Ulama'ul amilin. Ania, Masya Allah, Tabarakallah. Ulama, orang berilmu dan dia beramal. Ini tinggi tahapnya ni, ulama'ul amilin. Kalau kata ni banyak di sini masa ni, ulama'ul qailin. Apa ulama'ul qailin? Ulama yang pandai bercakap saja. Tapi amilin, beramal dia tahulah. Marilah kita bersedekah, katanya. Dengan sedekah itu ni. Iya, dah ada pun bersedekah. Marilah kita hubungkan silaturahmi. Ia sendiri dia buat. Tapi ini ulama amilin, ulama ini beramal. Itulah yang kita dimaukan. Makin berilmu, makin beramal. Makin berilmu, makin kuat, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita dimaukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilma wa lam yazdad huda falam yazdad illa bu'da." Kalaulah ada whiteboard, man izdada ilma, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad huda, tapi ia bertambah hidayah, falam yazdad illa bu'da, maka kata Rasulullah, hidayah yang bertambah, mereka bertambah jauh daripada Allah. Sepatutnya bertambah ilmu, bertambah dekat kepada Allah, tapi bertambah ilmu makin jauh pula kepada Allah. Di sini ia memberitahu, ia memberitahu namanya ni. Siapa punya buku? Entah salah seorang daripada ulama Jawi yang beramal. Tapi ada saya baca di Google, sebenarnya yang menulis ini ialah Syekh Arsyad Al-Banjari. Kenapa ia dia buat sini? Kerana tawaduknya lah ulama ini. Dia mahu dikenali. Habis Ustaz, yang banyak doktor-doktor itu buat tu apa? Taruh je namanya. Dia tertawaduk tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Habis yang menaruh nama tu, saya nak tawaduk tu katanya. Bukan macam itu. Jadi sebenarnya penulisan ini perlu tahu siapa menulis. Kenapa? Kerana tulisan itu dipertanggungjawabkan. Ada salah di sini ni. Contoh, ada salah ayat Quran. Suruh saya tukar ayat Quran ini. Siapa punya penulisan? Entah. Siapa menulis? Mesti tahu. Pasal tu, bukan disebabkan, mesti betulkan niat. Bubuh juga nama. Saya pun menulis. Saya setiap kali terbit buku saya, ada nama saya. Jadi dipertanggungjawabkan.
Ada salah, beritahu Ustaz Abdul Rahman, salah ni. Ini betul, dia punya pikiran ni. Okey, dipertanggungjawabkan. Baik. Kata ni masuk muka surat 2. Kalau ada soalan, angkat tangan, tanya teruslah. Kalau tidak ada soalan, saya terus jalan. Di atas sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya tu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia mulakan dengan basmalah. Tujuannya apa? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man lam yabda' bi bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dhi balin lam yabda' bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa ajdam au ajdam au abtar. Kata Rasulullah, setiap amalan, setiap perkara dibalin yang mempunyai nilai, lam yabda' tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta' maka ia terputus. Terputus apa? Daripada rahmat Allah. Au ajdam ataupun ia kudung. Apa maksudnya kudung? Berjalan juga urusannya tu, tapi kudung. Maksudnya apa? Kurang berkatnya. Jadi setiap urusan yang mempunyai nilai. Nilai dari segi apa? Nilai dari segi syarak. Maka mulakanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hendak driving, Bismillahirrahmanirrahim. Hendak menikah, Bismillahirrahmanirrahim. Hendak memasak, Bismillahirrahmanirrahim. Hendak membaca, Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah berkat. Hanya ada beberapa perkara yang ini ada nilai dari segi syarak, tidak payah bismillah. Seperti apa ini ada nilai? Seperti berkentut. Kata Imam As-Suyuti, tidak payah baca bismillah. Pasangan sebelah sambil driving, Bismillahirrahmanirrahim. So jaga Allah yang baca bismillah banyak. Bukan ya katanya. Ataupun ia akan berkahak, ataupun ia akan berludah, tidak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak payah. Ataupun amalan-amalan yang indah, Rasulullah tidak payah membaca bismillah pun tidak payah bismillah. Ilahana ya Rabbana subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak payah. Rasulullah terus saya subhanallah, subhanallah. Jadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah urusan berkat. Baik, sambung. Dengan nama Allah yang amat manugerahi. Ini bahasa lama. Sekarang kita ni lihat, umur kitab ini sudah 256 tahun. Ini berkatnya ulama ini ya. Kita tahu siapa yang ini bah. Tapi dibaca bukunya. Berkat ulama ini. Bukan je Indong, bukan je Petuan, bukan je orang Brunei. Tapi ilmunya dibaca. Allahu Akbar. Berkat ilmunya ini. 256 tahun. Seolah-olah ia masih hidup lagi. Ia bercakap. Masya Allah. Transfer pahala. Ini yang kata Rasulullah SAW. Ilmu yang bermanfaat. Semua amalan anak Adam terputus. Kecuali 3. Sedekah jariah. Kemudian doa anak yang soleh. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Aku ada berilmu Ustaz. Apa Tuhan ku ajarkan? Pandai kita adik bata. Pandai? Ajar adik bata. Apa yang kita pelajari ini? Aku belajar kitab Tuhfatur Raghibin. Ajarlah.
Aku tahu satu, Ustaz. Sabda Rasulullah SAW, Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim. Ini tinggi ni. Maknanya, ajar satu. Baik. Dengan nama Allah yang amat menugerahi nikmat besar-besar. Lagi yang amat menugerahi nikmat yang seni-seni jua. Apa maksud seni itu, Ustaz? Iaitu bahasa Fatani. Maksudnya yang seni-seni itu ialah yang halus-halus, nikmat yang besar-besar daripada Allah. Nikmat yang halus-halus pun, yang sikit-sikit pun daripada Allah. Kita ada cakap apa? Itu ia terjemahan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang menugerahi nikmat yang besar-besar dan nikmat yang kecil-kecil. Semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beza pendapat ni, Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Ada yang mengatakan Ar-Rahman, apa bezanya? Kalau kita ni terjemahan Ar-Rahman Ar-Rahim, sama. Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sama. Pemurah, penyayang, pengasih, penyayang, contohnya sama. Tapi ada ulama mengupas, Ar-Rahman, kasih Allah itu, sayangnya Allah itu, Ar-Rahman, bukan besar nama si Ar-Rahman, Abdul Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Maksudnya sana itu, umum kasih sayang Allah itu. Ada orang kafir yang dia makan. Adalah yang dia makan itu. Tapi ampit makan. Ampit minum. Ada sehat-sehat. Bahagia habis itu orang pasar-pasar lagi rumah orang. Siapa menugurah itu? Allah. Ini kira Islam ke, ini Islam ke, Allah bagi makan, bagi anak bini, bagi zuriat dan sebagainya. Allah bagi. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim maksudnya apa? Maha pengasih lagi maha penyayang. Cuma dikupas ulama, Ar-Rahim di sana itu hanya khusus. Sedikit sahaja. Bukannya sedikit sana itu sedikit. Terpilih sahaja. Maksudnya seperti apa? Allah Maha Rahim kepada orang yang beriman. Yang selamat saja di akhirat kelak orang beriman saja. Yang tidak beriman, sudah. Jadi itu biasanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Hanya khusus. Allah mengasihi sebahagiannya yang khusus. Aku memulai risalah ini. Dengan membaca bismillah ini, maka aku memulakanlah risalah ini, katanya. Alhamdulillahilladzi hafadha iman. Alhamdulillahilladzi hafadha imanal mu'minin. Bifaidin bahri taufiqihi wa mahdil afdali. Kalau ada yang boleh buat baris, tolong buat baris. Sekarang mengajar orang sekarang banyak tak baris, entah nak tahu sampai ke mana. Antam-antam saja dah baca. Siapa mengajar ni? Ustaz Abdul Rahman. Saya yang kena. Alhamdulillahilladzi hafadha imanal mu'minina bifaidin bahri taufiqihi wa mahdil afdali. Apa maksudnya tu? Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang memelihara ia akan iman segala mereka yang beriman. Sebenarnya kalau bahasa moden, yang menjaga iman orang-orang beriman. Dengan limpah laut taufiknya. Maksudnya tu dengan keluasan taufiknya. Dan dengan semata-mata kurnianya. Kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini yang menjaga iman orang-orang yang beriman.
Dengan macam mana? Dengan keluasan taufiknya. Apakah taufik ini? Apa taufik? Tadi selalu baca ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dengan taufik daripada Allah dan juga hidayah daripada Allah. Lalu kata guru kami, minta kepada Allah ni dua. Minta taufik dan minta hidayah. Jangan minta hidayah saja. Apa maksud taufik? Perkenan daripada Allah. Apa maksud hidayah? Hidayah banyak, petunjuk. Tiap-tiap hari Allah bagi hidayah. Tapi belum tahu ada taufik. Perkenan daripada Allah. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, ya Allah. Sudah. Allah bagi hidayah macam-macam sudah. Ada dengan mendengar ceramah. Bila sudah mendengar ceramah, bukan bilang dapat taufik. Dilawannya terpulang, ya apa tahu mu, katanya. Aku lagi awal makan sirah daripada kau, katanya. Padahal hidayah Allah sudah tu. Kalau ada cakap Ciwali Sri, kalau terjumpa orang macam mana ininya, aku lagi awal makan sirah, katanya. Balas balik. Siapa paling awal makan pizza je. Biasanya orang muda-muda lah. Jadi taufik itu perkenan apa? Macam-macam Allah tunjukkan. Ada yang mendengar azan. Waktu melintas masjid ada mendengar azan. Hidayah sudah tu. Tapi adakah perkenan? Kalau Allah bagi taufik, okey menyiring, singgah sembahyang dulu. Tapi kalau tidak, buat terus saja. Macam-macam hidayah. Tapi yang kita mahukan ialah taufik. Hidayah dan juga taufik. Ni bukakan hati kami ni, ya Allah. Bagi taufik hati kami ni, ya Allah. Itu maksud taufik. Berkenan. Sambung. Wa nurihi bi anwari itsba'i awamirihi wajtinabi nawahihi wa islahil a'mali. Wa nurihi bi anwari ittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi wa islahil a'mali. Dan ia jua yang menerang iman mereka itu dengan cahaya apa tu? Mim ngaya kafta. Mengikut. Ada orang membaca mengikat. Mengikut. Kalau ejaan moden mim ngaya kaf waw ta. Ini ejaan lama, mengikut. Mengikut segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya dan berbaik segala amal. Orang yang sudah diberikan taufik, maka dibagikan kepadanya keupayaan untuk ikut segala suruhan, jauhi segala larangan. Kalau ani saja buat, sudah, ani orang istiqamah sudah ni. Tidak sampai jatuh kepada larangan. Kalau ikut ani saja, itah namanya takwa sudah tu. Ikut apa yang dibuat, apa yang disuruh buat, apa yang ditegah larang. Apa yang dilarang, dijauhi. Sudah, cukup. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapatmu? Kalau aku, apa yang kena suruh, aku buat. Apa yang kena larang, aku jauhi. Aku sembahyang, aku puasa. 4. Engkau jaminkah aku masuk syurga? Ini nama panjang cerita ni. Pertanyaan sajalah, aku jaga saja. Yakinkah kau aku masuk syurga? Apa kena suruh, aku buat. Apa yang kena larang, aku jauhi. Sembahyang, puasa.
4 hari saja wahai Rasulullah. Jaminkah engkau masuk syurga? Apa kata Rasulullah? Aku jamin engkau masuk syurga. Sebenarnya sembahyang dengan puasa tu masuklah je tu. Apa yang disuruh. Kalau yang disebut pun sembahyang dengan puasa tu, dengan apa yang disuruh aku buat, apa yang dilarang aku jauhi, ini saja pun sudah masuk. Allahu Akbar. Bunyi mudah, tapi kalau buat, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi jangan risaulah. Selagi mana apa yang kata ni buat itu indah jadi salah, tidak ada masalah. Segala amal kata ni 5 sebenarnya. Apa saja dalam hidup kita ni sepanjang hari ini mesti ada 5 ini. Amalan wajib, amalan sunat, amalan mubah harus, amalan makruh ini disukai tapi ini berdosa, amalan haram baru berdosa. Kalau buat yang disuruh banyakkan, buat yang wajib, perbanyakkan yang sunat. Mubah ni kurang-kurangilah. Jadi selama mana ni tahapnya ni wajib, sunat, mubah masih di sini tiap-tiap hari, tidak ada masalah. Jangan jatuh kepada inilah, kalau boleh duanya, jangan jatuh makruh, jangan jatuh kepada haram. Jadi selama di sini ini orang istiqamah saja ni. Yang mubah tu tukarlah kepada yang sunat. Minum air, apa hukumnya? Harus. Minum masalah, tidak minum pun tidak masalah. Tapi minumlah ikut sunnah. Macam mana ikut sunnah? Ini triknya supaya minum. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali teguk. Saya ni terus minum memang untuk saya kan ni. Untuk saya ya. Alhamdulillah. Jadi sudah dapat pahala. Tidur pun hukumnya harus. Kalau kau nak tidur berdosa kau katanya. Mana ada. Mesti kau tidur katanya. Harus. Tapi kalau tidurnya ikuti sunnah, dapat pahala. Tidurnya menyiring. Tidurnya tanpa berdengkur, atau salah tu. Dan berwudu dulu. Tidurnya awal, tujuannya apa? Supaya aku dapat bangun malam. Cuba lihat. Tadi ada kesihatan mental tu, hendaklah cukup tidur untuk menjaga kesihatan mental. Sudah, Rasulullah sudah cakap, sudah. Apa hukumnya? Berjaga waktu malam. Aku kan tidur awal malam ni. Okey, bagus. Udah di atas katil. Ni. Okey, 10 minit. Tahu-tahu sejam. Katanya. Sepatutnya pukul 10. Sudah jadi pukul 11. Astagfirullahaladzim. Belum mau tidur. Ambil lagi balik. Scroll. Sejam pukul 12. Astagfirullahaladzim. Tengok. Parah. Tu. Habis macam mana Ustaz? Alam mau tidur katanya. Satu kata Imam Ghazali, kalau matamu belum lagi mau tidur, maka jangan melimpang dulu. Habis buat keraja yang progresif dulu. Apa saja keraja yang boleh bermanfaat. Cuba bawa baca. Ngantuk balik. Saya cuba buat apa yang kata Imam Ghazali dia. Selagi belum letih, belum mengantuk, keraja. Banyak hasil. Semigang ini saja, konsep macam mana ini. Alhamdulillah, 5 buah buku terbit. 5 buah buku terbit. Lalu ingat tidur. Keraja. Kadang-kadang sambil berkain sambil tidur. Sambil laptop, betakan laptop. Z semua. Z. So sadar, banyak Z. Berapa page Z semua tekan.
Allahu Akbar. Banyak kalau ustaz-ustaz dia bayar. Tekan kontrol, tekan Z. Undo balik. Terus ketuk. Jadi amalan kita ni dah lepas daripada 5 tu tadi. Jadi kita ni baca juga, kita ni sebutkan juga Al-Quran dan hadisnya. Wa islahil a'mal. Apa islahil a'mal? Iaitu selain daripada ikut segala seruhan, jauhi segala larangan, dan juga islah. Apa islah? Di sana berbaik segala amal. Maksudnya memperbaiki amalan. Terus memperbaiki amalan. Apa amalan kita? Amalanku, aku membahagiakan indung bapaku. Allahu Akbar. Quran dengan bukanlah saya mana lebih baik? Al-Quran dengan membahagiakan indung bapa. Indung bapa lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, pernah datang orang arahnya. Aku ni banyak berdosa, wahai Amirul Mukminin, banyak berdosa katanya. Bagikanlah aku satu amalan. Apa yang perlu aku perbuat? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Ada kau indung masih? Aku ada indung laki saja. Indung bini meninggal sudah. Kalau macam itu, pergi engkau balik berbakti engkau dengan indungmu. Itu amalannya. Agak jalan. Kalau tanya dia, wahai Amirul Mukminin, tadi aku mendengar kau bagi nasihat. Kau tanya, ada masih indungmu? Kenapa katanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak tahu satu amalan yang tinggi, yang berat, ya pahalanya, melainkan berbakti dengan kedua ibu bapa. Satu kata Rasulullah, jauh benar rahmat daripada Allah. Orang itu masih ada indung, tapi ini menyebabkan dia masuk syurga. Mudah sebenarnya kalau ada indung untuk masuk syurga, mudah. Tapi jauh benar rahmat daripada Allah, masih ada indung, ini menyebabkan masuk syurga. Maka perbaguskan amal, terutama amal-amal yang bukan biasa-biasa. Amalan ni ada banyak. Ada amalan wajib, ada amalan sunat. Kalau banyak amalan ni, maka kata Imam Ghazali apa? Susunlah amalanmu itu ikut yang hebat-hebat. Seperti apa tadi? Apa amalan lain? Contoh, belajar. Ni kita malam ni belajar. Ataupun mana lebih baik? Sembahyang sunat ataupun belajar? Belajar. Bahkan kalau ada kadang-kadang saya mengajar, contohnya saya mengajar di masjid. Saya mengajar di depan. Tapi orang itu baca Yasin di sana. Baca Quran di sana. Kalau ia tahu kelebihan belajar, maka ia akan tinggalkan membaca Yasin, ikut belajar. Kerana kelebihan orang yang belajar. Sampai apa kata Rasulullah? Kullu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanu fil ma'i yastaghfirunahu. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi meminta ampun untuk dia yang belajar ilmu. Macam kita masa ni, masya-Allah tabarakallah. Semua yang di langit, semua yang ada di bumi. Jangan terlalu di langit itu dia nampak. Ini yang ada di bumi ya. Apa isinya kan di bumi ini? Hatta hitanu fil ma'i, sehingga kan ikan-ikan di laut. Yastaghfirunahu, meminta ampun untuk orang yang belajar ilmu. Ikan di laut. Ada yang boleh bagi arah saya. Berapa kan berapa ekor ikan di laut? Tanya tiap perikanan lah. Berapa kan ikan di Brunei ni? Benar kasuran kita ni katanya. Kita ni ada masalah mental ni katanya. Jangan terjawab. Sampai kiamat dia terjawab. Jangan terseluruh dunia. Yang di Brunei ni saya mudah terjawab.
Itah, ikan-ikan di laut itu minta ampun orang-orang yang belajar ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Baik, sambung. Jangan panjang-panjang Ustaz. Banyak, dah habis ni sekarang. Memang, saya bertelaki dulu dengan guru kami, Profesor Dr. Syed Hamid Al-Mahdali. Saya panggil Habib. Kami belajar kitab, banyaklah belajar kitab. Hanya Safwatut Tafasir, Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Khawaidul Aqaid, banyak. Tapi Riyadhus Salihin banyak. Kadang-kadang satu malam tu sebaris. Meski kita ni baik sudah, berapa baris sudah ya? 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Semalam tu ia menerangkan kami sebaris. Kena sampai sebaris. Semalam bukannya 2 jam, tapi dari lepas Isyak sampai pukul 11. Kena sampai sebaris. Apalah. Kenal Habib Mahdali? Tuan. Kenal kita? Dulu. Serban Basara. Itu guru saya tu. Sampai inilah saya masih lagi kontak. Bayangkan 3 jam dia sampai sebaris. Coba dah. Bila kena habis. Tapi Masya Allah, berkat ilmunya tu. Berkat. Sungguh berkat. Sebenarnya ilmu yang berkat ini ialah apa? Kata ni mewarisi akhlak guru kata ni. Saya lah yang mengatakanlah saya ni yang kita carilah guru yang lebih baik lagi. Saya ni pun guru juga malam ni. Gaknya udah ni diri ni macam-macam. Tapi guru yang macam-macam tu Allahu Akbar. Mendidik kata ni, akhlak kata ni pun semakin bagus, kata ni pun semakin dekat kepada Allah. Tu guru yang berkat tu. Baik, sambung. Ini mengapa walaupun sedikit. Yang penting Allahu Akbar. Bertambah ilmu, bertambah dekat kepada Allah. Itu lebih baik. Daripada bertambah ilmu tapi tidak ada apa-apa. Berkesan. Itu na'uzubillah min zalik. Sambung. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina. Tu titiknya hilang tu. Tambah titik. Ala nabiyyina Muhammadin Sayyidil anami wa alihi wa ashabihi as-sadatil kirami. Kalau boleh buat baris di sana. Apa maksudnya? Wassalatu dan rahmat Allah. Ada bukunya tuan? Apa maksud wassalah? Saya tekanan tu pula. Imam Syafi'i dulu dia ada buku. Pasal apa? Dia sanggup. Kertas tu dia ada. Jadi ia buat macam mana? Ia buat macam mana? Ambil air liur. Wassalah tu. Tapi tuan dah payah macam mana lah. Ada pen, ada kertas. Imam Syafi'i. Ia buat macam mana? Pakai air liur. Allahu Akbar. Tapi ada saya mendengar, walaupun air liur saja, tapi boleh nampak. Allah. Lain macam. Kata ni pakai air liur, dah tahulah. Wassalatu, apa maksud wassalah? Iaitu rahmat Allah dan salamnya atas Nabi kita Muhammad, penghulu segala makhluk, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya. Cuba tu sahabat, ada ba di sana tu. Sahabata, sahabatnya. Segala penghulu yang amat mulia. As-salatu, apa as-salah? Iaitu rahmat Allah. Dan salamnya, selawat serta salam maksudnya tu. Kata ini selalu cuma tu, selawat serta salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam bahasa Arabnya selawat, dalam bahasa Melayunya pun selawat. Habis apa tu selawat? Apa tu selawat? Selawat. Apa selawat tu? Allahumma salli ala Muhammad. Bukanlah tu. Rahmat Allah. Semoga Allah merahmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya rahmat. As-salah maksudnya as-salatu wassalamu, salatu dan rahmat Allah. Wassalam dan kesejahteraan. Salam di sana tu apa maksudnya salam? Doa. Sejahtera, mendoakan kepada Rasulullah, sejahterakan kepada Rasulullah ni. Kata boleh tambah hadis. Ini maksudnya syarah. Yang saya buat ni syarah. Nama kalau pensyarah, itu yang pensyarah. As-salah, satu kalimah demi satu kalimah syarah. As-salah, selawat. Apa maksud selawat? Rahmati Allah, limpahkan rahmat Allah kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya. Jadi di sana tu selawat di sana tu kita ni minta kepada Allah rahmati Rasulullah. Wassalamu, dan limpahkan kesejahteraan kepada Rasulullah. Itu doa. Tidak ada orang yang berselawat, kata Rasulullah, melainkan diberikan 10 kebaikan, dihilangkan 10 kejahatan, dinaikkan 10 derajat. Itu hikmah selawat. 1, berbalas 30. Sekali kan, Allahumma salli ala Muhammad. Kena balas berapa? 30. Saya bagi RM1 beli nasi katuk. Nah, bukan RM1, RM1.50 sudah, sorry. Okey, RM1.50. Saya bagi RM1.50. Nah, nasi katuk. Kena bagi 30 bungkus. Apa macam? Laku tu. Laku Ustaz. Tapi dia batah tu katanya. Kompom lingkup katanya tu. RM1.50 kena bagi 30 bungkus. Allah, pemurah orang itu, pemurah. Macam itulah Allah Subhanahu wa taala. Sekali, balas 30. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang tua waktu ni nasihatnya simple saja. Apa malalku? Aku malalku selawat ni katanya. Selawat ni. Kalau anak keperiksa, jangan kau lupa lah berselawat katanya. Anaknya akan masuk ke labor room. Biar kasih selawat, biar kasih selawat. Lurus tu cakap dia tu. Kalau ditanya balik kenapa selawat? Selawat saja. Dia pula yang membawa hadis tu. Tapi itu tu kelebihannya. Di bawah 10 kebaikan, dihilangkan 10 kejahatan, naik 10 derajat. Kelebihan selawat. Itu selawat. Dan salam. Apa salam? Kesejahteraan. Ma min ahadin yusallimu alayya illa ala Allahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kata Rasulullah SAW, ma min ahadin, ini ada seseorang pun yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku balas balik salamnya, kata Rasulullah. Kata ni, memberi salam kepada Rasulullah. Tadi ada kita beri salam kepada Rasulullah? Ada? Yang ada beri salam kepada Rasulullah tadi, sila angkat tangan. Yang lain tidak ada. Mungkin uzur kali. Kerana orang yang sembahyang mesti beri salam kepada Rasulullah. Melainkan ini sembahyang lah, satu mana lah. Ada yang berselawat tadi. Aku berselawat tadi Ustaz. Sembahyang tu ada selawat lah tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Salam bila tu salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik salam. Ustaz yang zikir as-salah itu, ya kata.
Salamu alaika zainal anbiya. Ini bid'ah ni Ustaz. Ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Yang melakukan bid'ah ni semuanya sesat. Dan semua sesat itu adalah api neraka jawabnya. Ini ada dalilnya. Ini ada Ustaz. Cuba kita baca tahiyat akhir. At-tahiyatu mubarakatuh salawatut taibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu kita mengi salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Oh ya kau Ustaz. Okey itu tu. Tadi cakap besar udah beritahu okey lah tu kata. Ya sendiri buat okey. Masya-Allah. Dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi kita Muhammad, penghulu segala makhluk. Kenapa tak ada penghulu di sini Ustaz? Sanggup penghulu ni Brunei kan ya? Penghulu banyak muda-muda Ustaz. Apa maksud penghulu? Penghulu sana tu maksudnya ketua. Ketua kepada segala makhluk. Apa makhluk? Makhluk ialah apa selain daripada Allah. Itu makhluk. Kalau jawapannya makhluk tu seperti manusia, makhluk gaib, itu masih belum tepat. Apa makhluk selain daripada Allah? Itu makhluk. Khaliq, pencipta Allah. Makhluk apa maksudnya makhluk? Yang dicipta. Pencipta Allah. Makhluk yang dicipta itu selain daripada Allah. Seperti cakrawala, jin, binatang dan sebagainya lah. Itu namanya makhluk. Dan ketua segala makhluk ini ialah siapa? Rasulullah. Malaikat makhluk. Manusia pun makhluk. Jadi Rasulullah SAW itu penghulu segala makhluk. Apa dalil? Kata Rasulullah SAW, Nabi Adam alaihissalam itu apabila Allah memasukkan rohnya, maka Nabi Adam pun mendongak ke atas, maka terlihat di syurga Allah itu ada satu tiang arash. Ada satu tiang arash itu tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ujungnya apa? Allah. Muhammadur Rasulullah. Selepas Allah, kalimah Muhammad. Allah dengan Muhammad ni bersebelahan. Di sana aku tahu, wahai Allah, kata Nabi Adam, ini engkau letakkan nama makhluk di sisimu tu, nama makhluk di sisimu tu, melainkan makhluk itu yang paling engkau cintai. Katanya. Macam kata ni bah, suami isteri bah, boyfriend girlfriend kah, tunang kah, Rahman Katizah. Sebenarnya. Rahman, contoh, Rahman Irdina. Kemudian baca, siapa ni nanti bang katanya. Masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dan atas segala keluarganya, apa tu? Itu Ya'ataf. Maksudnya selawat dan salam atas keluarganya. Nya itu siapa? Keluarganya. Nya itu siapa? Rasulullah. Keluarga Rasulullah. Kalau disebutkan keluarga wa alihi, dalam bahasa Arabnya wa alihi, keluarga. Di sana itu kalau menurut ulama-ulama akidah, keluarga Rasulullah itu, kalau kita punya kepahaman keluarga ini, keluargalah anak-anaknya, cucunya, istrinya, ibu bapanya. Tapi menurut ulama akidah bukan itu. Habis siapa keluarganya? Keluarganya ialah umatnya. Umat Rasulullah SAW. Kenapa macam itu?
Kerana kata ni dengan Nabi ni seperti indung dengan anak. Pasal itu ummahat, ummul mukminin, ibu Nabi-Nabi itu dapat dikahwini. Sudah Rasulullah meninggal, Sayyidatuna Aisyah masih hidup dan isteri-isteri yang lain masih hidup, tidak dapat dikahwini. Kenapa? Seperti indung dengan anak, dia boleh. Pasal itu kata ni memanggil ummul mukminin, ibu segala orang yang beriman. Dia boleh. Itu bukan perumpamaan, macam itulah syariatnya. Jadi istilahnya pernah Nabi Lut alaihi salam, apabila datang malaikat, ini kisah disebut dalam Al-Quran. Apabila datang para malaikat ini malaikat yang handsome, disebutkan di sana tu 3 malaikat, silap Jibril, Mikail dan Israfil. Menyamar jadi handsome boy. Handsome guys. Jadi kaum Nabi Lut ini pengamal homoseksual. Bila sudah datang malaikat, memang tujuan malaikat datang di sana tu untuk menghancurkan persembahannya. Bila datang sudah, apa kata Nabi Lut? Datang kaumnya ni. Macam mana boleh datang kaumnya? Pasal isteri Nabi Lut bercerita arah kaumnya. Ya, ada tetamu daripada luar tadi. Handsome. Semua kamu datang ke rumah. Datang mula katanya. Datang kaum Nabi Lut tadi. Kata Nabi Lut, wahai kaumku, janganlah kamu anyaya bis diorang ni. Diorang ni tetamuku. Kalau mau ni ada anak-anak perempuanku. Apa maksud anak-anak perempuan? Yang dimaksudkan di sana itu, anak-anak perempuanku itu bukan anak perempuan yang sungguh-sungguh. Tapi ini umatnya. Umatnya ada banyak perempuan. Ni gauli bis diorang ni. Jangan ni. Jadi maksud anak-anak perempuan itu umatnya. Antara Nabi dengan umat ini seperti indung dengan anak. Jadi keluarga di sini maksudnya ialah umatnya menurut pandangan ulama-ulama akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan sahabatnya, apa maksud sahabat? Sahabat lah. Itu kata ni. Yang maksud dengan sahabat ini ialah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah ataupun tidak pernah berjumpa tapi sezaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati dalam iman kepada Allah. Itu maksud sahabat. Maksudnya sahabat di sana itu ialah satu generasi. Sahabat Rasulullah dan sahabat tabi'in, tabi'in wa tabi'ihim. 3 generasi yang selepas itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Antaranya ialah generasi sahabat. Segala penghulu yang amat mulia, sahabat-sahabat ini pun merupakan ketua-ketua juga. As-sadah. Baik. Amma ba'du. Falamma kana lisinnil hijratin nabawiyyati ala sahibiha afdalus salati wa azkat tahiyyati 88 wa 100 wa alf. Adapun kemudian dari itu, maka tatkala adalah bagi tahun hijrah Nabi atas yang ampunya, dia rahmat yang amat lebih dan haluannya yang amat suci. Maksudnya haluan di sana tu jalan. 1188 tahun hijrah. 1188 tahun. Ia akan beritahu apa ni?
apabila sudah sampai hijrah 1188 tahun. Penulisan ni menceritakan ketika itu, waktu yang menulis itu ialah tahun 1188. Masa ni berapa? 1444 tahun. Tolak tiap 1444 tolak dengan 1188. Berapa tahun dulu tu? 256 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Maka katanya apabila sudah sampai tahun Hijrah 1198 tahun, talaba minni man lam yumkinuni mukhalafatuhu ba'da akabir az-zaman, ashraqallahu qalbi wa qalbahu binurit tauhid wal irfan. Maksudnya apa? Apabila sudah sampai 1188 tahun Hijrah, menuntut daripada aku seorang laki-laki yang tiada boleh akan dia aku menyalahinya. Dia dapat aku menolak, katanya tu. Dia dapat aku menyalahinya dia daripada setengah segala orang besar. Maksudnya yang meminta ni orang yang bukan biasa-biasalah. Orang raja ke tu, mufti ke tu, menteri ke tu, orang besar-besar. Pada masa ini, pada masa itu maksudnya, barang diterangkan apa barang? Maksudnya sesuatu, yang meminta sesuatu. Itu maksudnya barang tu. Sesuatu diterangkan Allah Ta'ala kiranya, diterangkan. Maksudnya dibagi cahaya. Diterangkan Allah Ta'ala kiranya akan hatiku dan hatinya dengan cahaya tauhid dan ma'rifah. An asna'a lahu risalatan mukhtasiratan bilisanil malayu fi bayani haqiqati iman wa ma yufsiduhu minal aqwali wal af'ali wal i'tiqadi bil jinan. Apa yang dimintanya? Dimintanya ya apa? Bahawa aku perbuatkan baginya. Minta buatkanlah baginya ni suatu risalah yang sampan. Saya tidak tahu apa maksud sampan itu, tapi bahasa Arabnya tadi mukhtasiratan. Apa mukhtasiratan? Maksudnya yang ringkas. Berkemungkinan yang dimaksudkan di sana itu ringkas. Suatu risalah yang ringkas dengan bahasa Melayu pada menyatakan hakikat iman dan barang yang sudah saya beritahu kalau terjumpa barang-barang ni dalam kitab turas maksudnya sesuatu. Dan sesuatu yang membinasakan akan dia daripada segala perkataan dan perbuatan dan i'tiqad hati. Maksudnya apa? Pada sampai saja 1188 Hijrah, maka datang seseorang berjumpa dengan penulis ini. Dia minta kepadanya, buatkanlah kami satu buku, satu kitab yang mudah, yang ringkas, yang membicarakan tentang apa maksud iman dan apa yang boleh merosakkan iman. Tolonglah buatkan, katanya. Fa'ajabtuhu ila dhalika wa illam akun ahlan lidhalik. Allahu Akbar. Fa'ajabtuhu, maka aku perkenankan akan dia, maka aku maulah, aku sahutlah, aku terimalah. Itu maksudnya aku terimalah kepada berbuat risalah yang demikian itu, dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun, maka aku terimalah saja permintaannya tu, walaupun wa illam akun ahlan lidzalik, walaupun aku ini bukan ahlinya lah sebenarnya. Ini tawaduknya ulama.
Walaupun aku ni bukan ahlinya lah, aku terimalah. Itu baru ulama. Ini kita ni terbalik masa ni. Saya merupakan profesor. Diperakui. Oleh tapi janganlah kita ni cakap mana ada riak tu orang. Kadang-kadang kita ni perlu juga yang macam mana ni. Kalau ini ada yang ini, orang dah pandang kadang-kadang. Guru-guru saya banyak pesan. Ada guru saya almarhum Ustaz Zaruddin Syekh Faiz apa? Ini PhD atau PhD apa? Penyakit hasad dengki. PhD. Ini semua fitnah ni katanya, fitnah. Tapi ialah kita ni perlu juga supaya kita ni bercakap tu diperakui, ya. Dalam masa yang sama juga hati pun kena jaga. Hati kena jaga. Okey. Mana tadi? Musta'inan billah wa mu'tamidan alayh fi tahqiq al-matlubi wal marami ala hasbi ma dhahara li min aqwalil ulama'il kiram. Musta'inan billah, padahal aku minta tolong kepada Allah Ta'ala. Itu kena faham. Padahal aku minta tolong kepada Allah. Padahal di sana tu bukan padahal macam ketani. Aku tu katanya membagi sudah. Padahal aku tu rasakan ke dia tu. Itu padahal. Padahal katanya tu lain. Mana sama dengan ini. Percaya diucapnya ke dia aku. Padahal aku yang banyak menurut ke dia. Padahal aku yang banyak. Itu bukan itu. Padahal yang di sini ini. Maksudnya apa? Pada keadaan. Hal itu bahasa Arab. Hal itu maksudnya keadaan. Buat di sana. Pada keadaan. Pada keadaan aku minta tolong kepada Allah Ta'ala. Tawaduknya lah. Kalau kata lain, macam mana kajian yang kita buat? Saya menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif, mixed method. Dengan ini saya akan saya menggunakan DDR method. Tapi ini ulama awal-awal sekali aku minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau kita ni membaca kitab ulama-ulama ni, hati bercahaya jadinya. Hati Allah. Padahal alim sungguh ni. Dan berpegang atasnya, mu'tamidan alaih, berpegang kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya ia berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah supaya jagalah ia ni. Berpegang, jangan lepaskan ke dia aku. Jangan biarkan ke dia aku. Mudah-mudahan Allah ni terus pimpin ke dia aku. Itu maksudnya. Pada mentahqiqkan yang dituntut. Apa mentahqiqkan yang dituntut? Maksudnya pada menyampaikan yang diminta tu. Itu mentahqiqkan. Menyampaikan apa yang dimintanya tu. Dan yang dimaksud atas sekira-kira barang yang zahir ia bagiku. Daripada segala perkataan ulama yang mulia. Maksudnya apa? Aku berpegang kepada Allah. Aku minta bantuan daripada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang aku tahu daripada kata-kata ulama. Itu maksudnya.
Maksudnya penulis di sini ini ia belajar daripada guru-guru. Di sana itulah maksudnya talaqi. Macam kita malam ini talaqi, berjumpa, mendengar, melihat, faham. Itu dah. Ada orang yang belajar tapi tahu. Macam mana tu? Ia belajar dengan Syekhul Google, Al-Profesor Al-Hafiz, Al-Alim fi kulli syai'. Yang tahu segala ilmu. Siapa tu katanya? Aku punya guru. Siapa gurumu? Al-Google. Al-Google Al-Mubar. Macam pernah dengar Al-Google ni. Mana katanya? Ada Google ya search ni hukumnya lain. Yang seorang lagi lain. Yang ini lain. Ataupun aku belajar dengan Al-Syekhu Al-Yubu Tiyubu. Apa tu? Al-YouTube. Ada orang, hati-hati anak-anak belajar YouTube. Ada beberapa kes. Biarkan anak belajar macam mana cara berwudu, lihat YouTube. Last-last ia pun celaru. Yang ini lain, yang ini lain. Sampai-sampai Ustaz kan sejam dia berwudu Ustaz. Allahu Akbar. Ada kes satu lagi kan murtad. Boleh sampai ke tahap itu murtad. Kenapa boleh itu? Ini ada asas. Ini ada asas. Jumpa klik ni, klik. Terus dia percayalah. Biarkan anak melihat YouTube. Wallahualam. Kena perhatikan. Sajuk juga di sini ya. Jadi itu kata penting. Mengikut daripada kata-kata ulama, bukan ikut kata logik. Doktorkah siapa saja yang ikut kata logiknya, ni na'udzubillah. Islam itu mengikut kepada kepahamannya. Terbalik, sepatutnya kepahamannya ikut kepada Islam. Apa yang macam mana akan ikut kepahaman dari segi Islam tu? Iaitu dengan berdasarkan kata-kata ulama. Hadis keluar. Pandanganku lah hadis ini maksudnya ialah ani. Tu yang salah tu. Ia memahami hadis itu ikut kepahamannya. Salah. Habis macam mana? Ikut siapa yang faham dengan hadis itu. Siapa? Ulama. Ulama ni yang faham, ikut. Apa cakapnya? Faham cakapnya ni, tu ikut, ambil kepahamannya tu. Bukan mengikut kepahamannya, logik akalnya. Aku baca satu ayat Al-Quran. Satu, hukumnya haram. Bagus kadang-kadang. Ia buat namanya halaqah. Membaca Al-Quran dan maknanya. Bagus. Cuma caranya salah. Apa pahamanmu tentang ayat ini? Kepahamanku lah ayat ini, katanya. Segolongan. Maksudnya persegolongan ini. Anulah ini. Ia mentafsirkan ayat itu. Salah. Ikut kepahamannya mentafsirkan itu. Tidak boleh. Habis macam mana? Ikut ulama-ulama tafsir. Yang faham tentang ayat itu. Ada hadisnya berkaitan dengan ayat itu. Ini masuk nasikh. Ini masuk mansukh. Ini apa? Makkiyah kah? Makki kah? Madani kah? Ini, tu kena hati-hati. Ia baca satu ayat contohnya. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Itu ayat Quran. Apa maksudnya? Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kamu. Ini kesihatan mental. Dalam ayat Quran suruh bunuh diri. Ada. Dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu baik untuk kamu, kata Allah. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Quran suruh bunuh diri. Quran, dalam Quran. Tapi ayat itu, ini kalau baca, ini baca tafsiran. Kenapa Quran suruh bunuh diri ini? Kita. Itu syariat Nabi Musa.
Syariat Nabi Musa dulu lain dengan syariat Nabi Muhammad masa ni lain. Dulu untuk bertaubat, caranya di zaman Nabi Musa ialah dengan bunuh diri. Kata ni masa ni dah payah bunuh diri. Habis macam mana? Cukuplah, astagfirullahalazim. Menyasar sungguhlah, astagfirullahalazim. Pasal tu syariat yang dulu dimansuhkan dan lagi diguna pakai. Ringannya lah kata ni masa ni. Pasal tu umat-umat, specialnya umat Nabi Muhammad ini ringan. Dan taubat cukuplah menyesal. Dan payah bunuh diri. Kalau lah bunuh diri, kan taubat, okey. Bunuh diri. Dia jadilah taubat. Dia jadilah taubat. Dulu, syariat dulu, bukan syariat Rasulullah, syariat dulu, kalau ada kesalahan yang pernah dilakukan, wajib tulis depan pintu rumah. Oh, wajib tulis. Contoh, pernah melakukan zina dan melahirkan anak haram. Anak pertama adalah anak luar nikah. Jangan pampan, dah boleh. Cuba bayangkan masa ni. Orang kan beraya, Allah. Anak luar nikah. Allahu Akbar. Oh, Jik, banyak kesalahan ni, Jik. Astagfirullahalazim. Itu dulu tu, ada taubatku sudah. Ini dah boleh tutup, dah boleh. Itu syariat dulu. Mesti tulis kesalahan depan pintu. Kata ni umat Nabi Muhammad dah payah. Sembunyikan. Kata ni kalau ada aib, jangan dibuka aib. Kadang-kadang kata ni masa ni terbalik. Ia ceritakan orang-orang. Ataupun berbangga dengan aibnya sendiri. Allah. Aku dulu Ustaz, zaman dulu macam ni. Arak ni macam datang macam ni. Bangga. Zaman dulu. Patutnya jangan diceritakan. Tutup. Haram menceritakan aib sendiri. Apa yang aku pernah merasa Ustaz? Semua sudah merasa kata. Apa ya arak katanya. Waktu dulu. Dulu kerja askar katanya. Dulu. Itulah hikmahnya. Haram diharamkan apa ni? Ini dibenarkan masa dia di bulan Rasulullah. Alhamdulillah. Orang atas sana lagi banyak lagi orang putih katanya tu. Tapi saya lihat ya ini macam bangga tu juga. Bangga. Patutnya diamkan. Jangan ceritakan. Sambung. Wasammaituha tuhfatur raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin. Dan kunamai akan risalah ini namanya apa? Namanya tuhfatur raghibin. Pada menyatakan hakikat iman segala mukminin dan barang yang membinasakan dia daripada dan barang yang membinasakan dia. Dia itu apa? Barang yang membinasakan ia. Barang maksudnya apa? Sesuatu yang membinasakan dia. Dia itu apa? Ini penting ya. Kita ni kalau ini salah faham ni. Balik ke mana dia itu? Dia itu ialah yang membinasakan iman. Yang membinasakan iman. Daripada riddah segala mereka yang murtad. Apa riddah? Perbuatan-perbuatan yang memurtadkan bagi orang yang segala murtad. Okey. Rajian min Allah ayyanfi'a bihal mu'minina wa ayyaj'alaha khalisatan liwajhihi wa dhakhiratan li wa lahum yawmaddin. Padahal harap aku daripada Allah. Cuba tadi. Padahal. Apa maksud padahal? Pada keadaan. Bukannya padahal lain. Aku tu baik sudah. Padahal aku tu baik sudah. Iya yang bukan itu, bukan padahal itu.
Padahal pada keadaan aku harap aku daripada Allah, aku berharaplah kepada Allah bahawa memberi manfaat ia dengan risalah ini akan segala mukmin. Mudah-mudahan risalah ini dapat memberi manfaat orang-orang yang mukmin. Dan bahawa dijadikan kiranya akan dia tulus bagi hak Allah Ta'ala. Maksudnya dijadikanlah risalah ini tulus, ikhlas. Jangan sekarang tulis. Bukan tulis, tulus. Dijadikanlah akan dia tulus bagi hak Allah Ta'ala dan pertaruhan bagiku dan bagi mereka itu pada hari kiamat. Maksudnya pertaruhan menjadi satu amalan, menjadi satu satu amalan yang berterusan. Aku dan mereka itu pada hari kiamat. وَرَتَبْتُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ وَخَاتِمَةٍ وَذَكَرْتُ فِيهَا الْمَسَائِلَ الْمُهِمَّةَ الْمَأْخُوذَةَ مِنْ كُتُبِ الْأَئِمَّةِ. Dan aku atur akan dia atas 3 fasal. Maksudnya dalam kitab ini ada 3 bahagian, 3 bab. Dan 1 khatimah, 3 bab dan 1 penutup. Dan aku sebutkan di dalamnya beberapa masalah. Beberapa masalah yang muhimmah. Apa muhimmah? Masalah-masalah yang penting. Yakni yang sangat menjadikan percitaan hati yang diambil daripada beberapa kitab a'immah, yakni segala imam. Maksudnya beberapa masalah yang penting yang disebutkan, yang menjadi keinginan hati yang di beberapa kitab a'immah. Apa a'immah? A'immah ialah jamak daripada imam. Para imam-imam, yakni segala imam. Sudah, yakni segala imam. Baik, jadi malam ini kita ni sampai sana dulu. Jadi kita ni bacakan saja dulu sambungannya untuk minggu hadapan. Minggu hadapan kita ni puasa sudah tu . Jadi kita ni akan mula sebelah petang, malam tarawih. Tarawih kah belajar? Tapi kalau dapat petang, cari petang lah. Pukul berapa sih? Pukul 3. Pukul 3 hingga pukul 4. InsyaAllah. Pukul 3 hingga pukul 4 insyaAllah. Minggu hadapan. Kita ni baca sedikit. Macam mana lah kalau kami telaki dengan guru kami Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi kita ni sampai sini, kita ni baca sedikit dulu. Untuk sambungan minggu hadapan. Baca sahaja. Jadi cakap ni tadi 3 fasal. Al-faslul awwalu fi haqiqatil iman. Fasal yang pertama pada menyatakan hakikat iman, definisi iman. Ketahui olehmu hai talib bahwasanya hakikat iman itu pada lughah iaitu tasdik, artinya membenarkan suatu sama ada yang benarkan itu nabi atau lainnya. Adapun hakikat iman pada syarak atas perkataan segala ulama tahqiq, muhaqqiq daripada Asy'ariyah dan Maturidi, maka iaitu tasdik Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma 'alima maji'uhu min ad-din bid-darurah. InsyaAllah kita disambung pada minggu hadapan insyaAllah. Baik. Jadi secara ringkasnya kita ini membaca muqaddimah dulu malamannya. Jadi kita ini dapat pelajari macam mana para ulama ini tawaduknya dengan musta'inan billah, aku mengharaplah daripada Allah. Ia buatan ini biarlah tulus kerana Allah dan sebagainya. Baik.
Sebelum menutup, ada apa-apa pertanyaan? Ini semestinya apa yang kita pelajari ya. Apa sajalah soalan yang akan ingin disoal. Syekh, kata ni tu minggu hadapan tu di sini juga. Di sini. 3-4. Ataupun dimaklumkan kemudian. Sekejap. Okeylah, di sini saya akan tanya insyaAllah. Kalau akan berbincang boleh pasarkan saya suara lah. Kedengaran jemaah sewa. Walaupun supaya sana tu. Tries pun bertries lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita pelajari. Sama-sama kita ni tutup majlis kita di malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jazakumullahu anna khairal jazaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.